mesra buat semua anak-anak pelajaran Form 4 dan Form 5 yang amat saya kasihi kesemuanya. Apa khabar? Kaifa halukum? Apa khabar semuanya? Semoga kamu berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera, ceria dan yang paling penting kamu sentiasa gembira bersama-sama keluarga yang tercinta. Yang mana pada ketika ini kita semua perlu berkurung di rumah masing-masing. Tetapi kurung kita bukan kurung yang kosong-kosong. Kurung kita adalah satu kurungan yang membawa ke arah positif yang mampu memberi kejayaan pada masa hadapan. Itu yang sangat sebangga dan seronok bersama-sama dengan kamu. Sebab apa? Sebab tak kala pada ketika ini mungkin ada orang lain yang kurang bernasib baik, yang ada kurang semangat untuk belajar, ada yang tidak mempunyai atau memiliki alat telekomunikasi yang lengkap untuk meneruskan pembelajaran, tetapi kamu bersama-sama dengan saya pada hari ini selama 1 jam 30 minit bermula dari pukul 2 petang hingga pukul 3.30 minit petang untuk sama-sama kita menelusuri ilmu yang baharu. Tengok apa tu, jangan tengok benda lain ya. Okey, jadi untuk sesi kita pada hari ini kita akan belajar 2 topik, 2 tajuk, yang mana topik yang pertama yang akan saya sampaikan pada petang ini dia agak berat sedikit. Berat tak berat sebab dia macam sesuatu perkara yang tak pasti. Kita kena cari sesuatu kesalahan, okey, lepas tu kita kena betulkan kesalahan dia. Iaitu tajuk kita yang pertama anak-anak, kita akan belajar berkaitan penyuntingan. Okey, boleh tengok ya. Kita akan lihat berkaitan penyuntingan. Ini tajuk kita yang pertama, dan tajuk kita yang kedua, kita akan belajar tentang peribahasa. Peribahasa ni kejap saja, senang sahaja. Kita nak tengok macam mana bentuk soalan dia. Sebenarnya dia tak susah mana pun, mudah sahaja. Yang susah itu apabila kita tidak mempunyai usaha untuk meneruskan pembelajaran ya. Ini kita nak lihat ya. Yang pertama penyuntingan. Kenapa? Sebab pemberatan markah untuk kertas 2 dia lebih banyak pada bahagian penyuntingan ini. Jadi kita akan tengok sama-sama Okey, dah bersedia dah semua? Dah bersedia. Ada 4 device depan saya ni, jadi kena tengok sini, tengok sini, tengok situ, tengok situ. Jangan marah ya kalau ada yang terlepas pandang ayat-ayat kamu ya. 26 kena masuk asrama, ya Allah cepatnya. 26 lepas raya haji ya. Tak apa. Okey, kat mana-mana pun kamu belajar, yang penting semangat untuk kamu belajar tu untuk meneruskan kejayaan ya. Baiklah. Kita mulakan sesi seminar kita. Jadi kalau kamu ada apa-apa soalan berkaitan tajuk yang akan kita belajar ini, kamu boleh terus tanya ya. Tanya kalau terlepas pandang atau mungkin tak menjawab soalan kamu boleh teruskan bertanya. Tetapi jangan spam ya. Jangan letak banyak-banyak risau. Takut dia naik terus terlepas trend ya. Tak nampak pula saya nak nak baca. Dan kalau boleh soalan itu adalah berkaitan tajuk yang kita belajar ni. Kalau tajuk yang lain insya-Allah kita belajar dalam sesi yang seterusnya. Mungkin ada yang tiba-tiba, "Sir, macam mana nak buat bahasa Melayu klasik?" Dia macam tiba dia tak ada dalam topik kita yang sepatutnya pada hari ini. Kalau boleh elakkan benda tu. Ataupun topik-topik yang luar lah. Contohnya macam "Sir, bila nak kahwin?" Itu yang paling banyak soalan sekali. Memang merisaukan ya. Okey, jadi kita mulakan dengan tajuk penyuntingan. Penyuntingan ni sebenarnya satu topik yang nak kata sukar tak sukar, dia ada cara dia untuk jawab dan ada cara dia untuk kita kenal pasti bersama-sama. PDPR tak habis lagi, singgah sini dulu kejap. Wow, dah macam R&R ya. Boleh singgah buat seketika. Okey, yang pertama sekali untuk topik penyuntingan ni, saya harap kamu boleh tengok nota kamu masing-masing ya. Risau takut tak nampak. Sebab kalau saya elakkan ke tepi, kamu tak nampak muka saya yang cute ni pula. Sebab tu kamu rujuk juga nota kamu. Belum print tak mengapa. Yang penting kamu dah download ya. Okey, jadi kita tengok yang pertama sekali. Penyuntingan ni dia adalah salah satu soalan yang wajib keluar dalam kertas 2 ya. Dia soalan yang wajib keluar dalam kertas 2. Ini saya tulis dekat sini supaya kamu nampak. Bahagian A. Okey, dia wajib keluar dalam kertas 2. Bahagian A, yang mana penyuntingan ini adalah merujuk kepada soalan yang ketiga. Okey. Penyuntingan ini merujuk kepada soalan yang ketiga. Kalau kertas 2, kejap Okey, peluh sedikit. Gementar rasanya, gemuruh jiwa. Okey, tadi ada yang bertanya, "Sir, kenapa tingkatan 4 tajuk yang Sir akan bawa ni dia adalah mengikut format SPM ke SSM. Jadi baik tingkatan 4 ataupun tingkatan 5 sama saja." Boleh ya, boleh belajar bersama-sama. Okey, kita tengok dekat sini, dia keluar dalam kertas 2 bahagian A yang merujuk kepada soalan yang ketiga. Nampak ya? S yang 3 ni merujuk kepada soalan yang ketiga. Yang mana kalau soalan yang pertama adalah berkaitan morfologi. Yang kedua adalah berkaitan sintaksis. Yang ketiga ini dia penyuntingan ya. Bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu standard pun ada juga. Itu soalan yang keempat. Dan soalan yang kelima untuk bahagian A adalah soalan peribahasa. Jadi kita nak tengok dulu pemberatan dekat sini bahagian penyuntingan. Okey. Dari segi pemarkahan guys, untuk bahagian penyuntingan ni, sebesarkan sikitlah tulisan. Okey, penyuntingan ni dia punya markah tiada ketetapan tau. Dia tak ada markah yang khusus. Markah tu adalah berdasarkan kepada soalan. Dari segi markah,
Okey, markah dia mengikut kepada soalan tersebut. Markah mengikut soalan. Nampak tak saya tulis besar-besar dah kat situ? Okey, mengikut soalan. Jadi berdasarkan soalan yang diberikan, okey, tulisan perfect. Janganlah puji banyak sangat. Okey, daripada soalan yang diberikan, kalau kita tengok dekat sini, kalau bahagian penyuntingan ni dia minta kesalahan ejaan dari segi contoh 6 markah, maksudnya markah untuk soalan tersebut adalah 6. Kalau dia minta kamu hasilkan jawapan 13 jawapan, jadi markah adalah merujuk kepada 13 markah. Itu maksud dia. Mengikut soalan. Okey, faham ya? Jadi kita tengok penyuntingan ni nak buat macam mana. Okey, kalau kita lihat di situ, penyuntingan ni sebenarnya apa dia anak-anak? Penyuntingan ni dia merujuk kepada, ada apa-apa nak tanya ke? Setiap satu jawapan satu markah. Yes. Okey. Aircon tak kena dekat saya. Dia macam berpeluh sedikit. Okey, bahagian penyuntingan ni kamu kena cari kesalahan bahasa. Kamu kena edit dan cari kesalahan bahasa. Sekejap Okey. Okey. Bukan kesalahan orang, bukan. Tolong keluarkan sikit aircon ni. Ada ni tak baris. Kejap Aircon insecure dengan kehansoman masa. Sebab dia tak kena dekat sini. Jadi dia punya peluh tu mencurah-curah ke ladang gandum ya. Alright, dari segi penyuntingan ni, kalau kita tengok, dia kena buat apa? Kena bawah lagi sikit. Kena edit kesalahan bahasa. Okey, kena edit kesalahan bahasa. Saya tulis dekat sini, edit dan betulkan. Edit dan betulkan. Okey, betulkan apa? Betulkan kesalahan bahasa. Kesalahan bahasa ni tadi. Maksudnya, dia akan berikan petikan. Okey. Silap tapi boleh nampak kot. Okey, dia akan berikan petikan dan kamu kena cari yang mana satu perkataan yang salah dan kamu kena betulkan dalam bahagian penyuntingan ini. Ini dalam kertas yang kedua. Okey, kalau kita tengok nak cari kesalahan apa sir? Yang pertama sekali anak-anak, kita cari kesalahan ejaan. Maksudnya dari segi perkataan yang salah tersebut, sama ada kesalahan ejaan tertinggal satu huruf ataupun huruf dia terbalik ataupun huruf dia tertukar ataupun huruf dia membawa maksud yang lain, kamu kena betulkan kesalahan yang tersebut. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, dari segi kesalahan tata bahasa. Okey, kesalahan tata bahasa ni dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada sistem bahasa ya. Merujuk pada sistem bahasa. Okey, sekejap. Panas. Tiba-tiba rasa berpeluh. Ada yang tanya lagi, ini kertas berapa sir? Ini kertas 2. Penyuntingan kertas 2. Saya dah bagi dah tadi. Dia ada dalam kertas yang kedua. Alamak Ki, jangan tutup. Okey, lepas tu kita tengok lagi. Nanti kita tengok bentuk soalan dia. Seterusnya, kesalahan yang ketiga yang kamu kena cari apa dia? Kesalahan yang kita kena cari, kesalahan yang ketiga adalah kesalahan penggunaan kata atau istilah. Maksudnya apa? Maksudnya dari segi perkataan yang dia gunakan itu membawa sesuatu maksud. Tetapi dari segi penggunaan perkataan tersebut dalam ayat, dia membawa maksud yang salah. Faham tak? Perkataan tu betul. Dia ada sesuatu maksud tetapi dia tak sesuai digunakan dalam ayat yang tersebut. Nanti kita akan tengok apa penggunaan kata dan istilah yang salah. Seterusnya, kesalahan yang kamu kena cari adalah dari segi kesalahan penggunaan imbuhan. Imbuhan awalan, imbuhan akhiran. Segala jenis imbuhan tu dia memberikan maksud yang berlainan ya. Ya Allah, ada yang masuk-masuk, hai opa syuk. Ya Allah, sebelum jadi opa lagi. Belum lagi. Okey, nanti kita akan tengok contoh dia dalam soalan tersebut. Okey, seterusnya yang terakhir. Kesalahan yang terakhir yang kamu kena cari ialah kesalahan tanda baca. Okey, kesalahan tanda baca. Maksudnya sama ada tanda bacaan itu tanda noktah ke, tanda koma ke, tanda sempang ke, itu termasuk dalam masalah kesalahan tanda baca. Okey, boleh nampak tak? Sekejap, saya kecilkan sedikit. Bagi kamu nampak. Okey. Yang pertama ejaan, nampak Okey, yang kedua tata bahasa, yang ketiga kata atau istilah, yang keempat imbuhan dan yang kelima tanda baca. Okey, jelas setakat ini? Jelas. Kalau tanda cinta kita ya Allah dah risau dah.
ada soalan yang macam tu. Itu tak termasuk tanda-tanda cinta, tanda-tanda orang tak suka kita. Itu kita tak perlu cari. Kadang-kadang kita dah boleh nampak dah sebenarnya. Kita kena move on guys, move on. Okey. Jangan cari kesalahan orang. Okey. Tak perlu cari kesalahan orang dekat sini. Kita cari kesalahan perkataan sahaja. Okey, macam mana kita nak nampak contohnya? Jom kita tengok terus bentuk soalan. Boleh tak? Boleh. Okey, sebelum tu saya ada satu formula. Macam mana kita nak ingat kesalahan apa yang nak kena cari ni? Kejap saya tulis kat sini supaya kamu nampak. Okey, saya tunjukkan satu formula. Formulanya ialah teksi sahaja. TEKSI. Okey. Ini jenis-jenis kesalahan yang kamu kena cari. Teksi. Apa dia teksi? Lawa kan design. Teksi T merujuk kepada tanda baca. Okey, tanda baca. Tanda bacaan ya. Okey, E merujuk kepada ejaan. Ejaan. Okey, nampak tak? Sekejap kecilkan sikit. Okey, bawa ke sini. Okey, nampak dia silau sikit Kang. Kalau tutup lampu Kang, kamu tak nampak pula wajah cute sir kan? Okey. K merujuk kepada kesalahan kata, okey, kata atau istilah. Kata atau istilah. Kata atau istilah tu kita tahu kan, istilah tu bermaksud sesuatu perkataan, dia ada maksud, tetapi dia tak sesuai dalam ayat tersebut. Okey, seterusnya huruf S. S merujuk kepada kesalahan apa? Cuba bagi tahu dekat saya agak-agak. S ni merujuk kepada bahasa, tata bahasa. Okey, merujuk kepada sendi, simpulan bahasa, susunan ayat. Okey, kalau kita tengok S, tak ada kat sini. Alamak. Sepatutnya kena ada. Okey. Dah ingat dah. Sistem tata bahasa. Sebab saya sebut sistem tata bahasa je. Dia sistem tata bahasa. Dari segi contohnya macam mana sir? Okey, dari segi penggunaan ayat aktif, ayat pasif, kata kerja, kata sendi nama dia termasuk dalam sistem tata bahasa. Dah tulis besar dah ni, nampak kan? Okey, I merujuk kepada imbuhan. I merujuk kepada imbuhan. Jadi penyuntingan ni, ramai yang tanya, sir nak kena cari apa bahagian penyuntingan ni? Bahagian penyuntingan ni ingat teksi saja. Okey, teksi merujuk kepada, kalau ke sini, yang belah sini tak nampak. Okey, tak nampak sir. Kat sini boleh nampak Okey. T, tanda baca. Cari tanda koma, tanda seru, kalau ayat seru, tanda nokta. Lepas tu E merujuk kepada ejaan, dari segi huruf lah, susun atur huruf. Lepas tu K merujuk pada kata atau istilah. S, sistem tata bahasa, dan I merujuk kepada imbuhan. Okey, jelas anak-anakku sayang? Jelas Okey, lawa tulisan. Mestilah lawa. Ada yang tanya, ada yang tak kenal saya merupakan tutor MC Plus juga. Risau macam ni, kenapa Faizul macam ni muka dia? Bukan. Bukan dia, bukan. Risau. Nak screenshot? Okey, boleh. Silakan. 1, 2, okey. 1, 2, okey. Kita teruskan tengok soalan. Jom. Okey. Alright, kita tengok bentuk soalan dia. Okey, soalan ini untuk nota ni kamu boleh download ya, kamu boleh buat turun macam biasa. Jawapan kamu akan dapat selepas habis seminar. Tetapi jangan risau, kita akan bincang juga dalam sesi seminar ini. Boleh ya? Okey, jom kita tengok bentuk soalan dia macam mana. Bentuk soalan dia untuk bahagian penyuntingan ni ya, anak-anakku sayang, Intan Payung, Pak Pakis, jawapan dah ada. Jangan tengok dulu. Kita bincang dulu. Okey. Dia macam itulah, kadang-kadang benda yang kita tak minta, kita tak harap tiba-tiba dah ada ya. Okey, satu anugerah buat kamu, simpan dulu. Okey, kita tengok yang ini. Okey. Untuk soalan yang pertama, latihan yang pertama kita tengok sama-sama bentuk soalan dia. Okey, kalau soalan yang diberikan, kita tengok dekat sini, untuk bahagian penyuntingan, soalan akan berikan kamu petikan. Petikon. Maksud petikan tu dia akan bagi satu perenggan, satu bahagia tetapi berbentuk petikan. Yang mana petikan tersebut dia akan bagi ayat demi ayat lah. Okey, dari segi ayat-ayat itulah kamu perlu cari kesalahan-kesalahan yang ada dalam setiap perkataan kalau wujud kesalahan tersebut. Okey, kejap nak screenshot apa tu. Okey, petikan di bawah mengandungi 8 kesalahan bahasa. Okey anak-anak, tengok. Dalam soalan dia akan bagi tahu berapa kesalahan bahasa yang diperlukan. Kalau dia cakap 8 kesalahan bahasa, berapa markah untuk bahagian penyuntingan ni? Yes, good, 8 markah. Ini salah satu contoh. Katakanlah kamu jumpa soalan ataupun kamu menghadapi peperiksaan, soalan bahagian penyuntingan tersebut dia mungkin 8 markah. Lepas tu next ujian seterusnya ya, soalan seterusnya tiba-tiba jumpa 6 markah. Kenapa dia berbeza? Macam yang Sir cakap tadi, penyuntingan berbeza markah dia. Dia tak ada markah yang khusus ya. Dia tak macam morfologi. Morfologi ada 6 markah. Morfologi ada 8 markah. Sintaksis ada 6 markah. Bahasa Melayu klasik standard 6 markah. Peribahasa 6 markah. Tiba-tiba penyuntingan suka hati dia untuk bahagian ini. Okey, jelas ya. Bukan 13 tak semestinya. Tak semestinya 13 markah. Faham ya? Okey, faham. Alright. Kita tengok sama-sama ya anak-anak. Apa yang kamu kena buat untuk bahagian ini? Ini sahaja terus cara nak menjawab. Ada yang cakap tergelak tengok teksi tu. Ya, saja sereka sendiri. Sunting jadi sun teksi. Dia macam sun teksi. Kan? Edit, kita gunakan teksi supaya mudah untuk kamu lah. Alright. Senaraikan. Dia buat macam ini. Kamu kena buat apa? Senaraikan dan betulkan kesalahan. Maksudnya ya anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang saya kasihi,
kamu dah jumpa kesalahan tersebut, kamu kena senaraikan. Senaraikan apa yang salah dan sebelah dia tu, kamu betulkan kesalahan tersebut. Kamu nyatakan kesalahan dia tu, okey, tulis yang betul. Dia macam kita suka betulkan kesalahan orang lain, buat jadual boleh, tak ada masalah. Buat jadual lagi mudah. Nak terus tulis jawapan pun boleh, nanti saya tunjukkan macam mana. Sebab dia tak ada format jawapan. Macam mana kamu nak tulis dalam perenggan ke apa, tak ada. Dia just cuma ada yang salah dan ada yang betul. Dia macam ada kamu, ada sir. Gitu. Dia kena ada partner dia. Okey, jawapan ikut turutan kan? Lebih baik ikut turutan. Kalau tak ikut turutan, asalkan kesalahan tu betul lah ada dalam petikan tersebut. Okey, betulkan kesalahan-kesalahan itu. Okey, anak-anak, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada 8. Tak boleh menyenaraikan lebih daripada 8. Okey. Untuk soalan KSSM ni, sebenarnya dia banyak membantu kamu. Memang banyak membantu. Kalau dia bagi tahu 8, dia dah bagi hint, dah bagi kata kunci, yang mana jawapan yang kamu kena hasilkan tu 8. Jadi katakanlah kalau kamu jumpa 6 saja, bermakna ada lagi 2 kesalahan yang kamu kena cari. Okey, kalau kamu terlebih daripada 8, contohnya soalan ni dia bagi 8 kesalahan, kamu jumpa 10. Bermakna 2 lagi yang kamu senaraikan tu mungkin betul, tapi kamu salahkan dia. Kesian dia pun tak tahu apa salah dia. Ya, dia tak tahu apa salah dia, kamu salahkan. Jadi tak ada markah untuk benda tu ya. Takut nanti ada yang cakap biasa lelaki yang salah, ni calon dia lelaki, kita salahkan. Nanti macam tiba. Jadi kita elakkan perkara yang tiba-tiba macam tu ya. Kena saling memahami, betul. Alright. Besar dah sampai Zul, ya Allah. Bukan. Bukan. Lain ya. Lain. Saya sedar siapa saya, cik. Alright. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula. Ingat, tak perlu salin petikan. Tak payah salin petikan. Tadi ada yang cakap, buat jadual boleh. Boleh. Straightforward. Kita nak straight, nyatakan apa yang salah, lepas tu tulis apa yang betul. Boleh. Nak buat dalam bentuk ayat tak, sir? Tak payah. Contohnya, kesalahan pertama yang terdapat dalam petikan ini ialah bla bla bla. Bukan macam tu caranya. Okey, buang masa je. Faham ya? Okey, jom ikut saya. Kita tengok petikan ini. Okey, saya akan bacakan petikan tersebut. Dengar betul-betul. Lepas tu latihan yang seterusnya baru kita akan buat sama-sama. Untuk latihan satu ni memang saya akan terangkan satu persatu. Okey? Alright. Ada yang risau tu bawa bahasa WhatsApp kat sini ya. Alright. Kita tengok ayat yang pertama dalam petikan ini. Pertanian dan makanan menjadi nadi kepada rakyat sama ada ketika pandemik atau tidak. Okey. Sekarang kita dah baca ayat yang pertama. Kejap ya, saya kecilkan sedikit. Kita dah baca ayat yang pertama. Kalau jumpa kesalahan apa-apa, apa perlu kita buat? Kita terus tandakan. Kita terus tandakan. Ya Allah, sir, salah ni, sir. Jangan marah dia. Dia tak minta dilahirkan sebagai salah. Ya, memang petikan ini disalahkan. Jadi, apa yang kamu perlu buat? Okey, gariskan je dulu. Gariskan. Oh, Masya Allah, tebal garisan ya. Tacut saya. Tacut. Alright. Kita tengok ini dah salah. Kita dah jumpa satu kesalahan. Kalau boleh nak tulis yang betul, tak apa. Okey, nak conteng soalan tu tak mengapa. Tetapi kita senaraikan dulu kesalahan dia. Cukup tak 8? Okey, kalau highlight boleh kan, boleh. Tapi kamu tak boleh conteng, kamu boleh conteng soalan tu. Tetapi dia tak akan dikira sebagai markah tau. Markah kamu dalam bahagian jawapan tu nanti. Walaupun betul kamu tandakan ini yang salah, kamu nyatakan yang salah, tapi masih lagi kena senaraikan dalam ruang jawapan. Ini untuk membantu kamu melihat, okey, itu adalah kesalahan yang pertama. Okey, seterusnya, kita dah jumpa satu kesalahan. Jom kita cari lagi apa yang salah. Ketika sektor lain seperti pembuatan, perkhidmatan dan pembinaan terencat oleh pandemik, ada apa-apa yang salah tak agak-agak? Tak ada. Wah, notis lah. Sepanas sini. Okey. Dah pandang dah. Nak tanya apa? Okey. Risau. Yang bawah ni tak nampak. Okey. Sir, kalau bagi dia terencat, sir. Terencat ini betul sebenarnya. Terencat oleh. Maksudnya dia terbantut. Dia terhenti. Bukan. Ini betul. Terencat. Macam pelik je terencat. Yes. Okey. Untuk penyuntingan, yang pertama sekali, dia memang merujuk kepada satu benda yang macam buat calon keliru. Tetapi sebenarnya benda ni betul. Kita guna contohnya terencat akal. Betul tak? Terencat akal ni untuk golongan yang macam dia terbantut dia punya pertumbuhan. Begitu juga kita cakap di sini pembinaan terencat oleh pandemik. Maksud dia pembangunan itu tidak dapat berkembang. Sama tak dengan terencat akal? Terencat akal dia tidak dapat mengembangkan otak. Okey, itu maksud dia. Jadi sama. Okey, tapi kalau kamu tak pasti, ini saya tunjuk dekat kamu Okey, saya rasa macam ini salah. Saya rasa ni salah. Contoh masa kamu jawab soalan, it's okay, kamu tanda je dulu. Tanda je dulu. Faham ya? Kamu rasa macam, salah ni. Tak apa, tak mengapa. Kita cari je dulu. Okey? Tapi yang ini sebenarnya betul ya. Cuma saya nak ajar kalau kamu rasa salah, okey, tanda dulu. Letak jawapan lebih daripada markah. Maksud dia, hanya 8 jawapan yang pertama sahaja akan dikira. 8 jawapan pertama, yang kedua, ke-9, ke-10 tu, mungkin betul. Tapi kamu tengok, pemeriksa akan tengok balik 1 hingga 8 sahaja. Jadi, yang lebih-lebih tu tak akan dikira. Kalau lebih senarai, untunglah kamu dapat banyak markah kan? Okey, faham Alright. Istilah terencat ni betul, terbantut. Mari sini saya tulis dekat sini. Okey, saya tulis dekat situ. Dia maksud dia, terencat, maksud dia terhenti ataupun terbantut. Kita sebut terhenti lah. Terhenti. Okey, betul. Pembinaan terhenti oleh pandemik. Maksudnya dia terstop dekat situ, tergendala boleh, terencat pun boleh. Terencat tu istilah yang betul. Faham ya? Okey, faham. Alright. Sektor makanan walaupun parah namun masih mampu menyediakan makanan kepada rakyat. Ada apa-apa yang salah?
Tak ada. Geram tengok tulisan tu. Ya Allah. Jangan geram-geram. Risau. Okey. Seterusnya, permintaan ke makanan. Apa yang salah agak-agak? Kita cari permintaan ke. Okey, good. Ke itu salah se. Saya tak suka ni salah ni. Okey, kita tandakan ke salah. Okey, tak apa, kita dah ada 2 kesalahan. Permintaan ke makanan nampak macam pelik kan? Nampak macam pelik, terang-terang salah. Okey, permintaan ke makanan bukan terjejas dengan bukan ni salah. Permintaan ke makanan bukan terjejas. Sepatutnya tidak. Yes, kata nafi tidak. Maksudnya permintaan kepada makanan tidak terjejas. Bukan tu, nanti saya terangkan ya, bukan tu untuk apa? Kita nak terangkan sekarang. Tak payah sekarang. Okey, bukan ni selepas bukan mesti bertemu dengan kata nama. Kamu catat dekat situ. Mei sini. Saya tulis juga. Okey. Selepas bukan ni risau pula. Okey, selepas bukan dia mesti bertemu kata nama. Mesti jumpa kata nama KN. Contohnya apa? Budak itu bukan adik saya. Adik tu kata nama kan. Jadi kita guna bukan. Itu bukan kawan saya. Tiba kena friendzone. Tapi terjejas ni kata nama ke? Kan? Tidak kan? Bukan kata nama. Terjejas ni kata kerja. Jadi selain daripada kata nama, kita gunakan tidak. Okey? Ini salah yang saya gariskan ni. Tu bukan X saya. Why? Dia bukan X, why? Okay, risau Alright. Lawa sebenarnya tulisan. Memang lawa. Orang yang cantik, handsome biasanya tulisan lawa Okey, kita teruskan lagi. Bukan terjejas dengan serius kerana makanan merupakan keperluan asas kehidupan. Okey, mengikut Jabatan Statistik, ini betul huruf besar ya. Jabatan Statistik kata nama khas sesini. Ya, okey. Okey. Pening. Habis kelas pening, pengsan ya. Kena tengok part ni. Okey. Sekarang sepanjang sini nampak Pandang sini, situ. Sini. Okey, nampak Okey, jangan risau, saya nampak semua di depan saya. Okey. Sektor pertanian mengalami kekurangan buruh 22%. Okey, peratus. Memang kita eja ya. Peratus dalam bahasa Melayu eja. Tahu eja? Peratus. Bukannya kita buat logo. Tolong jangan screenshot dulu. Kalau nak screenshot suruh posing dulu Okey, nombor angka memang kita tulis nombor dia angka yang lebih daripada 10. Okey, tetapi yang ni peratus ni kita eja ya. Kita eja. Okey, semasa pandemik disebabkan, betul ke salah ni disebabkan ni? Betul ke salah anak-anak? Salah sepatutnya. Okey, sepatutnya rapat. Rapat seperti rapatnya hubungan antara kita je. Tiba. Boleh ya rapat. Okey, disebabkan penanaman komoditi. Ada apa yang salah tak dekat sini? Komoditi sepatutnya. Ini kesalahan ejaan. Bukan komedi ya. Nanti saya terangkan. Sepatutnya komoditi. Okey, komoditi makanan ialah insentif. Okey, ini contoh kesalahan kata dan istilah. Insentif salah. Apa yang betul? Laju je kamu jawab. Dah tengok jawapan Tak surprise Oh tak, bagus. Bagus. Okey. Insentif buruh atau banyak menggunakan tenaga banyak menggunakan. Dia macam syengau. Menggunakan. Betul ke salah? Salah, gariskan satu perkataan tu. Apa yang salah? Sekali lagi kita cek. Okey, menggunakan tenaga kudrat seperti sawit, getah, sayur-sayuran. Betul tak ejaan dia macam ini? Betul. Kena ada tanda sempang. Yes, tanda sempang ya. Okey, sayur-sayuran dan tenusu. Maka kekurangan buruh merendahkan produktiviti pengeluaran. Okey guys, sekarang kita tengok. Kita dah kenal pasti kesalahan-kesalahan ya, kesalahan bahasa yang ada dalam petikan ni. Kita kira cukup tak 8? Cukup tak? Sekarang kita ada 1. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okey 8. Siap. Cukup. Okey. Katakanlah guys, kamu jumpa. Okey, kamu rasa semua benda salah. Mungkin macam tengah bad mood kan. Rasa macam semua salah. Tak mengapa. Kamu senaraikan dulu. Maksudnya kamu tandakan. Tapi untuk jawapan kena betul-betul 8. Faham ya? Kena tengok balik apa yang betul. Okey, kita tengok yang pertama. Sama ada. Sama ada ni betul ke salah? Salah dari segi ejaan. Okey, macam mana nak tulis jawapan? Okey, macam ni ya. Secara mudahnya kamu boleh buat jadual. Jadual tu apa yang salah, apa yang betul. Tetapi kalau kamu nak terus buat straight to the point, maksudnya terus tulis jawapan, boleh juga. Tapi selagi cadangkan buat terus tulis jawapan. Faham tak macam ni? Kalau yang kelas pernah saya ajar buat jadual, itu nak bagi kamu nampak apa yang betul, apa yang salah. Tetapi macam ini, tulis je nombor 1. Ya Allah. Jadi hot. Takut ya. Terkejut jadi tulisan hot. Okey, kita buat tulisan biasa je. Itulah. Bila tulisan cantik sangat, terkejut dengan tulisan sendiri. Okey, nombor 1 sama ada. Kita senaraikan. Ini yang salah. Yang salah kena bagi tahu yang salah ya. Lepas tu buat je sama dengan. Nak buat anak panah boleh, tapi buat je lah sama dengan. Okey, kita jarakkan dia. Seperti mana kamu jarakkan hubungan kamu dengan orang yang kamu tak sayang? Tiba. Okey, sama ada. Ini kata majmuk 2 perkataan. Nampak? Sama ada. Allahu. Kena letak nombor ke? Letak nombor. Lagi cantik. Okey. Alright. Macam ni je sebab apa? Kamu senaraikan yang salah, kamu tuliskan yang betul, 1 markah untuk 2 benda ni. 1 markah. Okey, kalau point, lebih baik nombor. Sebab memudahkan pemeriksa tengok, betul lah dia ada 8 lah. Macam tu. Jangan buat dash-dash tu ya.
Kalau nak buat boleh je, janji jawapan tu ada. Okey. Seterusnya, nombor 2 nak buat dekat mana? Okey, buatlah dekat bawah nombor 2. Nombor 2 apa kesalahan yang kedua tadi? Sebab kita kena tandakan dulu supaya kita tahu susunan dia, betul tak? Okey, kenapa bila buat dengan sesenang? Come on. Mesti senang. Sir notice me, okey. Tak payah tulis perkataan salah betul ke, tak payah. Pemeriksa tahu yang salah ini, yang betul ini. Okey, nanti saya zoomkan ya. Okey, seterusnya penggunaan ayat yang seterusnya ke. Yang kedua ke. Ke ni dia salah dari segi kata sendi nama. Okey, permintaan ke sepatutnya kepada. Kepada. Alright. Permintaan kepada makanan. Okey, tak perlu ubah terhadap. Sebab dia cuma kesalahan dari segi penggunaan kata sendi nama saja. Bukannya kata hubung ya. Okey, faham ya. Saya cuba cakap very good. Okey dah. Kalau 5K buat nombor, 5K 5,000 nombor. Sampai 5,000 ni salah dia. Baru masuk. Okey, jemput masuk. Okey, yang ketiga. Kita teruskan yang ketiga. Yang ketiga bukan. Okey, bukan. Nampak ni kesalahan dia bukan. Kita betulkan. Okey, bukan. Alright. Lepas tu buat sama dengan, lepas tu buat tidak. Alright. Kamu perasan tak? Apa persamaan yang ada dekat jawapan yang saya tulis ni? Apa persamaan yang kamu boleh nampak? Nampak tambah, huruf kecil. Okey, betul huruf kecil. Yes, kita kekalkan huruf dia. Persamaan serentak. Bukan. Ni sebaris nak tunjuk tu. Betul lah persamaan serentak. Sama je. Untuk mencantikkan kamu punya jawapan. Supaya pemeriksa tengok macam berbahagia, rasa dia macam Allah seronoknya. Kena ikut susunan ke? Okey, dari segi susunan, sekali lagi saya ulang, lebih baik ikut susunan, lebih baik. Kalau orang putih kata much better. Bukan much bitter, bitter tu lain. Bitter tu biasanya orang yang merujuk pada orang yang tak suka kat kita. Okey, much better lebih baik. Kalau tak ikut susunan, tak mengapa. It's okay. Dia macam okay je. Asalkan kesalahan tu betul dan ada dalam petikan. Jangan cari kesalahan sendiri. Jangan cari kesalahan diri sendiri. Tiba-tiba kamu terkenang kesalahan masa lalu. Kamu pun tulis, saya pendosa. Sama dengan berdosa. Jangan ya. Risau. Okey. Yang keempat, kita teruskan lagi. Yang keempat, okey. Jawapan ni kamu dah boleh dapat sebenarnya. Sir, ya. Apa dia? Tulisan lawa, ya betul. Okey. Yang keempat bukan disebabkan. Betul tak yang keempat? Okey guys. Anak-anak tengok sini. Tengok sini. Okey. Kesalahan dia dekat perkataan yang pertama, betul tak? Betul tak? Kalau kita senaraikan, huruf D ni kena huruf besar. Basin roh kena huruf besar. Okay, thank you Trooper Iki. Allah. Order air Milo, dapat air kosong ya. Alhamdulillah, syukur ya rezeki. Tak, sebenarnya tak order apa-apa pun. Okay. Alright, kena huruf besar. Kita ikut je. Ikut apa yang ada dalam petikan. Okay, tapi kalau tak ikut perkataan tu tak mengapa sebab dia perkataan bukan ayat. Tapi lebih baik ikut ya. Jadi D dia masa kita senaraikan disebabkan. Alamak, terlebih tak apa, buat je sama dengan. Disebabkan, okay, kita rapatkan dia. Disebabkan. Sebab dia merujuk kepada kata imbuhan ni, imbuhan. Okay, jadi ejaan dia kena rapat. Okey, rapatkan saf. Ya betul. Terlali sikit. Dah jadi persamaan tak serentak. Tak mengapa. Janji betul Okey. Seterusnya kita tengok. Okey, kita tengok yang seterusnya. Komoditi. Okey, perkataan. Komoditi. Dia punya sebutan dia macam orang Perak komoditi. Okey, ini kesalahan ejaan. Sepatutnya yang betul ialah komoditi. Okey, komoditi ini merujuk kepada apa? Komoditi ini merujuk kepada satu perusahaan ataupun perniagaan ataupun pertanian ataupun apa-apa perkara sesuatu bidang ekonomi. Ekonomi macam tu. Komoditi. Contohnya komoditi dia cakap dekat sini, komoditi makanan, penanaman komoditi. Belit-belit lidah komodo lain bukan. Komoditi makanan maksudnya perusahaan bidang makanan. Okey, faham ya? Faham. Masih tengok atas. Okey, tengok bawah pula. Coco Crunch. Okey. Sini okey. Nombor 4 tu apa? Nombor 4 ni disebabkan. Boleh nampak ya? Ada jawapan. Okey, nak attention. Berpeluh walaupun tak ada peluh. Colgate pun bukan. Jelas ya? Okey. Nombor 6. Nak siap dah. Okey, nombor 6. Insentif. Ini salah ya. Insentif. Okey. Kat sini memang saya kena terangkan. Insentif sepatutnya apa? Sepatutnya intensif. Okey. Terpadam pula. Intensif. Insecure tu lain. Insecure tu kalau kamu tengok muka tengok tulisan insecure-nya, itu insecure. Tapi ni insentif. Kita tengok apa maksud insentif. Okey, kamu buat sikit catatan dekat bawah tu Insentif. Perkataan ni betul tau. Dia ada maksud. Perkataannya ada maksud tapi dari segi istilah dia tak boleh guna dalam ayat tu. Okey, kejap lagi kita tengok. Insentif ni bermaksud sesuatu tawaran, dorongan, okey? Semudahkan ya. Sesuatu tawaran, okey, tawaran, ganjaran ataupun dorongan. Tawaran, ganjaran ataupun dorongan. Bukan Doraemon ya, dorongan. Contohnya macam ni, insentif. Kamu dapat buat homework sebagai insentif sebagi kamu iPhone. Faham tak? Tawaran, dorongan. Insentif. Okey, sesuatu insen. Macam mana kamu nak tengok insen ni? Intent atau insen. Sen ni dia merujuk pada wang, betul tak? Nilai duit kan. Kamu anggap dia duit, ganjaran, insentif.
Ingat tak bagi iPhone tapi bohong. Okey. Alright. Seterusnya yang kedua, intensif. Yang kedua intensif. Okey, intensif ni dia merujuk kepada usaha yang sungguh-sungguh. Apa? Tak sangka saya ingat maksud benda ni. Okey. Usaha yang bersungguh-sungguh. Dia kadang-kadang terbelit-belit juga maksud benda ni. Usaha yang bersungguh-sungguh. Okey. Kalau sebuat ayat contohnya intensif ni, sesyuk memberikan latihan intensif. Maksudnya satu usaha yang mana buat bersungguh-sungguh untuk kamu. Buat latihan ni. Latihan intensif sebagai insentif, pelajar-pelajar akan menerima iPhone seorang seketul. Okey, seorang seketul sebiji tu kita pecah-pecahkan ya. Ambillah seorang sikit. Faham ya? Okey, maksud intensif dan juga insentif. Jadi dekat sini sepatutnya kita gunakan intensif. Usaha yang bersungguh-sungguh. Inisiatif nak campak mana? Inisiatif tu cara-cara. Okey, cara-cara je. Tiba-tiba ini inisiatif. Okey, kita perkenalkan dia inisiatif. Okey, cara yang mudah. Cara yang kalau kita sebut bahasa Inggeris kita sebut shortcut. Tahu tak shortcut? Cara yang mudah untuk melakukan sesuatu. Okey, kamu tak boleh ikuti sesi PDPR. Sebagai inisiatif apa sebuat? Bagi modul. Okey, bagi modul itu inisiatif, cara paling mudah. Lepas tu kamu dapat buat apa ganjaran dia? Insentif. Lepas tu latihan yang kamu buat tu bersungguh-sungguh, intensif. Okey, dah pening ke? Dah pening? Belum lagi ya? Belum lagi. Alhamdulillah. Okey, jangan pening dulu. Kita pening kejap lagi pukul 3.30 ya. Okey, jelas setakat ini? Boleh screenshot sikit. Tangkap layer. Tangkap hati saya tak boleh. Okey, best lah sir. Mestilah best. Okey, saya kena labelkan ke ni kesalahan bahasa? Okey, tak perlu labelkan. Okey, yang salah, yang betul tak perlu. Cukup kamu nyatakan apa yang salah dan apa yang betul. Okey, saya tak nampak kok. Okey, komoditi tu perusahaan. Jap saya tulis ya guna warna biru dekat sini. Dia bermaksud perusahaan. Okey, merujuk kepada bidang ekonomi. Alright. Tapi anak-anak, kamu tak perlu jelaskan tau. Komoditi tak ada. Dia komo. Yang komo, okey, komoditi. Okey, perusahaan, barang dalam perusahaan tu yang berkaitan dengan ekonomi, itu komoditi. Kamu ingat perusahaan je, perniagaan. Perniagaan ada barang, betul tak? Biawak komodo tu bukan. Itu ex kamu. Gurau. Okey. Faham? Okey, ini ada dalam answer, ada. Okey, yang ketujuh. Jawapan yang ketujuh. Okey, tulis nombor 7. Apa tadi? Ini terang lagi bersuluh. Ya Allah, salah. Salahnya ya Allah, kenapa dia je macam tu? Okey guys, untuk penyuntingan ni satu saya nak ingatkan, dia bukannya typo tau. Kalau kamu nampak kesalahan, itu memang disalahkan. Faham ya? Dia bukannya typo yang tersalah ejaan, kesalahan yang tidak disengajakan. Typo tu kesalahan yang tidak disengajakan. Ini memang dia sengajakan. Jadi, typo pun tak mungkinlah benda ni salah. Jangan husnuzon. Dalam penyuntingan jangan husnuzon. Kita memang kena cari salah dia. Untuk bahagian ni je. Kita kena suuzon. Kena cari dosa-dosa yang ada dalam setiap perkataan. Okey? Menggunakan. Tulislah menggunakan. Okey, sama dengan menggunakan. Alright, menggunakan. Dia double G ya. Ini dari segi penggunaan imbuhan. No, sorry, sir. Cantik betul huruf G. Macam perempuan cari salah dengan lelaki. Okey, betul. Cantik huruf G. Ya, betul. Okey, lagi. Komuniti tu kelompok manusia, kelompok masyarakat. Itu komuniti. Nantilah saya buat ejaan. Okey. Tahun depan ke lepas kamu BSPM ke? Okey. Pandang sini ada. Okey. Kesalahan huruf besar huruf kecil kira juga ke? Yes, kira. Kesalahan ejaan huruf besar huruf kecil dari segi tanda baca pun kira, kata nama am, kata nama as pun kira. Okey. Yang ke-8, kesalahan yang terakhir. Apa dia tadi? Ya Allah, senangnya kesalahan dia. Senangnya nak dapat markah. Sayur-sayuran. Kita pun senaraikan ada kat situ. Yang salah sayur. Sayur. Lepas tu sama dengan buatlah sempang. Sayuran. Ada yang bertanya ke? Okey. Ada yang tanya, sir, komoditi ni apa? Tak ada maksud pun, dia memang salah ejaan ni. Dia nak sebut komedi. Komedi tu benda yang kelakar. Macam sir, kelakar. Okey. Sayonara, jangan sayonara dulu ya. Okey, jelas? Jadi jawapan kamu macam ini saja. Macam ini, senaraikan yang salah, tuliskan yang betul. Okey? Buat Y macam ni boleh ke sir? Asalkan dia merujuk kepada huruf Y. Betul lah tu. Okey? Boleh je kamu buat ekor dia, tapi jangan jauh sangat ekor dia. Risau buat ekor dia panjang sampai ke meja sebelah. Ya Allah, itu memang tak boleh lah. Okey? Alright. Baru jawab tadi dalam exam. Okey guys, petikan, kalau kamu perasan petikan ni, dia pasal situasi semasa, betul tak? Pasal situasi semasa. Sekarang, soalan peperiksaan kemungkinan besar berkaitan dengan situasi semasa. Jadi kalau macam karangan, pandemik, macam mana cabaran-cabaran, usaha-usaha. Wow, dapat soalan bocor. Tak adalah. Penyuntingan, pasal pandemik, cari kesalahan, bentuk-bentuk istilah-istilah. COVID-19, macam mana ejaan dia? Cari betul-betul ya. Ejaan kelawar memang. Okey, ada apa-apa pertanyaan untuk latihan yang pertama ni? Kita tengok lagi satu latihan yang kedua. Macam mana nak tahu bila ada kesalahan? Tangkap wayar, jangan tangkap wayar, nak screenshot.
Tapi kalau sekecil kan kamu tak nampak. Jawapan kamu boleh akses dalam apps. Boleh akses. Anak panah boleh. Okey, contohlah nak buat anak panah macam ni kan. Yang salah, anak panah yang betul. Boleh, tak ada masalah. Janji ada yang salah, ada yang betul. Okey, faham ya? Kalau sayur mayut, salah. Sayur-sayuran. Okey, dia nak tengok kesalahan penggunaan tanda baca tu. Dash elakkan, tulis nombor. Alright, bahagia, beza, sound, sayur-sayuran, sayur-sayuran tu kamu. Biasa kalau kawan tak balas WhatsApp, orang yang kamu sayang tak balas WhatsApp sendu, tu sayur ya. Sayur, menghadap dinding. Okey, gurau-gurau. Risau. Okey, kita tengok latihan yang kedua. Ini yang pendek sahaja. Okey. Ini kejap kesalahan jaksa nak cari. Ada satu latihan tu, kesalahan huruf besar, huruf kecil. Dah jumpa. Okey. Kita tengok latihan 3. Boleh? Latihan 3 ya. Alright. Nak tunjuk kesalahan huruf besar, huruf kecil. Comel, memanglah comel. Jangan lupa. Teks kat IG tiba. Alright. Macam biasa, petikan di bawah mengandungi 8 kesalahan. Jadi 8 markah untuk bahagian ini. Alright, kita tengok satu persatu untuk latihan yang ketiga Okey, latihan yang ketiga kalau kita tengok dekat sini. Okey, saya akan terus highlightkan apa yang salah. Kamu cuba tulis yang betul ya dekat ruang jawapan tu. Okey. Okey. Alright. Tahun Baharu Cina. Kita tengok, Tahun Baharu Cina ni dia merujuk kepada apa? Kata nama khas. IG, ada yang tanya IG, SYUK, SEPLE. Okey. Tahun Baharu Cina, kata nama khas. Ejaan dia memang macam ini. Okey, ejaan dia macam ni. Nanti kita tengok ada ejaan lain yang dia tulis huruf besar tapi sepatutnya huruf kecil. Baharu. Yes, baharu. Kalau baru merujuk pada masa. Dia baru je balik. Okey, ini baju Allah. Nampak dalam ini baju baharu baharu benda. Situasi. Okey, baru je beli. Masa. Okey. Alright. Kita tengok seterusnya. Tahun Baharu Cina kali ini disambut sederhana. Makan besar. Makan besar. Ziarahi. Anak-anak, betul ke salah ziarahi? Okey. Ini salah. Okey, sepatutnya ziarah menziarahi. Okey, ada imbuhan men. Okey, good. Bagus. Ini saya tak tulis ya. Ini kamu faham. Okey, dan bertukar angpau. Betul tak angpau macam ni? Okey, angpau salah. Sepatutnya rapat. Yes, good. Masya-Allah, pandai. Ini kenapa pandai sangat ni? Baru belajar kejap dah pandai ya. Okey, bagus. Tahu semua pandai. Anak ya Allah. Miau. Okey, bagus. Memang semua pandai. Saya suka tengok orang pandai. Dia macam satu kebahagiaan untuk seorang guru bila anak didik yang pertama jawab dengan betul. Yang kedua, dia cuba menjawab. Saya tak pernah marah orang yang jawab salah. Sebab saya juga adalah orang yang biasa melakukan kesalahan. Tiba kan. Tapi effort kamu tu, usaha kamu tu memang saya suka Omong tokek. Wow. Timba. Okey. Angpau huruf kecil. Kata nama am. Alright, seterusnya semuanya terpaksa dilakukan dalam keadaan normal baharu. Ya Allah guys. Pasal apa ni? Pasal situasi semasa juga. Okey, betul tak normal baharu ni? Betul ke salah normal baharu? Salah. Orang sebut normal. Memang betul. Normal tu ada maksud dia. Tapi sepatutnya norma ya. Norma tu dia merujuk kepada situasi semasa. Satu peraturan. Norma nama orang sayang. Norma pun nama orang. Norma tu, jawapan dia. Ni saya tulis kat sini. Kalau kamu jumpa orang sebut normal baharu, salah dari segi istilah. Sepatutnya norma. Okey, norma, yang mana norma tu merujuk kepada peraturan. New norm. Peraturan baharu. Apa yang kita kena ikut sekarang? Norma baharu. Macam mana hidup kita? Pakai masker. Malam-malam tu kan. Okey, pakai pelitup muka. Jaga jarak 1 meter. Tapi jarak dengan orang lain lah. Jarak antara kita jangan jauhkan ya. Kita kena dekat ya. Okey. Standard operasi prosedur. Yes, itu kita kata norma. Dia merujuk pada tengok bersembang-sembang tak habis tulis. Peraturan. Okey. Kalau normal, dia benda yang biasa, keadaan. Macam keadaan baharu tak sesuai ya. Istilah dia norma, Okey, normal itu kebiasaan. Bila norma ni kita dah ikut peraturan, jadilah normal. Jadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Tapi istilah dia norma. Faham Newtown. Okey, tapi senormal ni memang BM. Dia merujuk pada keadaan. Okey, indah betul ciptaan Tuhan. Ya Allah, siapa? Kamu boleh tengok saya kan, memang indah. Okey, seterusnya memang sikit. Ini latihan yang ketiga. Saya nak tunjukkan satu contoh nanti kesalahan. Okey, lepas tu baru kita tengok peribahasa ya. Kejap lagi peribahasa sikit je. Okey. Kalau dahulu makan besar diraikan di restoran kegemaran, kini hanya disambut kecil-kecilan di rumah. Tahun Baharu Cina tetap diteruskan walaupun dalam aurat berbeza. Guys, macam yang saya cakap tadi, tak, dia auto terketawa. Jangan husnuzon. Memang salah benda tu. Dalam aurat berbeza apa pula? Apa yang sepatutnya? Aura ke aura. Yes, good. Saya tulis terus kat sini aura. Okey. Aura tu bermaksud keadaan, ciri-ciri, suasana yang berbeza. Jadi kalau kamu macam cover your aura printer, itu salah ya. Okey, aurat tu lain. Jadi kalau kamu jumpa kat sini, okey, yang pertama kamu jumpa ni kamu buat apa? Ketawa dulu. Lepas tu baru kamu tandakan salah benda ni. Faham ya? Memang sengaja buat macam tu. Sebab ini dari segi ejaan dan juga istilah. Maksud dia, aurat tu ada maksud dia, betul tak? Aurat tu contohnya macam sekarang, saya tak pakai tudung. Contoh ya, macam orang lelaki yang menampakkan aurat. Aurat tu bahagian tubuh badan, betul tak?
Ada maksud dia. Aura, satu ciri-ciri. Aura positif. Terimalah. Okey, aura berbeza. Keadaan yang berbeza. Nampak kat sini? Nampak kesalahan dia. Okey, kita teruskan lagi. Dia kadang-kadang kesalahan ni bukan sebab nampak pelik tau. Baik, okey aura. Mau nangis saya tengok sepakai tudung. Jangan. Jangan tak tengok ya. Okey, kalau sepakai tudung insya-Allah lah cantik. Okey. Sorry, so macam mana nak bezakan kata sendi nama? Kata sendi nama biasanya dia kepada, dia ada ejaan yang sama. Kepada, dari, daripada. Itu kata sendi nama. Okey, walaupun tak ada dalam ni tapi tak apa. Alright, nombor berapa tu sir? Ni dah kesalahan yang 1, 2, 3, dah 4. Tahun-tahun dah jumpa 4 kesalahan. Okey, berbeza. Realitinya kita akan melihat rona merah mewarnai ikat. Rona ni betul ya. Dia rona tu rona-roni. Rona tu dia macam tone macam rona tu warna lah, merujuk kepada pemain bola sepak tu, Ronaldo. Rona tu dia maksud dia dari segi dia punya bentuk corak dia. Corak Okey. Tidak ketinggalan iklan menarik memaparkan tarian singa. Okey guys, ini contoh yang saya nak tunjukkan. Nama tarian boleh tak huruf besar? Tarian singa, tarian zapin, tarian mak iyong. Yes, tarian singa ni salah ejaan dia. Tadi ada yang tanya, sir, dari segi ejaan huruf besar, huruf kecil, diambil kira ke? Yes, jawapannya diambil kira. Kalau dekat sini sepatutnya kata nama am. Dia jenis tarian. Dia bukannya nama khusus. Dia jenis dia. Okey, jenis. Kalau jenis bentuk umum. Tarian jadi T huruf kecil. Okey. Kejap ya. Tarian T huruf kecil, tarian singa pun huruf kecil. Dia merujuk pada kata nama am, jenis-jenis tarian. Tarian tu ada banyak. Jadi dekat sini memang diambil kira ya dari segi kata nama am, kata nama khas punya ejaan. Okey, fahim tu anak-anak? Fahim. Singa pun kecil. Kalau bahasa Melayu, B huruf kecil, Melayu huruf besar, M huruf besar. Okey, faham ya? Faham ya tarian ni? Jenis-jenis tarian. Okey. Fahim tu, fahum. Ya Allah, bahasa baru huwa huma hum. Dia huma hunna. Aduh, itu kata ganti nama diri. Macam-macam viral sekarang benda dah viral. Nampak macam mana? Okey. Letusan mercun, makan besar, busana tradisional. Dia letakkan bahasa Inggeris dekat sini. Okey. Bahasa Inggeris kita kena buat apa? Kita kena dia sebutan dia sama tapi dari segi ejaan dia, okey, ejaan dia huruf T ganti dia jadi minum kejap boleh tak? Satu saat. Kejap, satu saat. Seminum. Okey, bismillah. Ya Allah, sedapnya air kowe ni. Dapat air kowe memang sedap. Okey. Hoi. Terus suara pun terus jadi okey. Alright. Kita tengok tradisional huruf T salah pula. Okey, huruf T ganti dengan huruf S ya. Nampak saya tandakan huruf T. Dia hilang pula. Ya Allah. Dia hilang pula. Okey, muncul. Okey, duta kowe tak. Kebetulan hari ni air kowe. Kamu ni amboi. Okey, huruf T tu ganti dengan huruf S ya. Ganti dengan huruf S. Tradisional. Okey, ini pun merujuk kepada kesalahan ejaan juga. Penggunaan dari segi istilah bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Okey, bahasa Inggeris kita guna sebutan dia hampir sama, traditional. S hilang. Ya Allah. Pandai dia hilangkan diri ya. Risau. Okey, S. Lepas tu dari segi bahasa Melayu pun sama juga dia punya penggunaan perkataan. Jadi kena tulis ejaannya betul-betul lah. Okey. Pakai pen apa? Pen ni saya pakai tab hari ni. Okey, pen ni memang magic pen. Dia boleh boleh contek-contek. Pakai Samsung je hari ni. Senang sikit. Okey. Ejaan seterusnya. Boleh tak bergerak ke sini? Okey, boleh. Nanti yang hujung ni tak nampak pula saya bergerak ke sana ya. Okey. Ni apa dia? Menderina. Betul tak ejaan dia? Salah. Bukan menderin ya. Jadi ini juga bentuk kesalahan ejaan yang memang jelas kamu boleh nampak dari segi istilah bahasa Inggeris. Jadi kita buang apa? Kita buang apa kat sini? Buang i. Ejaan dia Mandarin. Sebutan dia Mandarin kan? Tapi ejaan dia, okey, kejap ya, saya tulis. Ejaan dia Mandarin. Okey, limau Mandarin. Macam ini ejaan dia. Dia macam, ingat, jangan baik sangka. Dia bukan typo. Memang itu kesalahan. Okey, faham ya? Faham? Okey. Jadi dekat sini kita dah jumpa satu, okey, satu kesalahan, dua, lepas tu tiga. Ingat norma. Okey, 3. Oh, ada lagi satu kesalahan. Ni. Lagi satu. Kebanyakan. Itulah. Sebab tu kita kena senaraikan dulu. Okey, kita kira-kira. Saya nak tunjuk. Kira-kira tak cukup satu lah, sir. Macam saya tak boleh kalau tak cukup ni. Ada lagi satu kesalahan dia. Kebanyakan. Okey, kebanyakan. 1K sahaja. Kebanyakan. Okey, kalau ada 2K tu, biasanya dia merujuk pada kata kerja. Okey, contohnya galakan dengan menggalak. Okey, kata kerja. Alright, ada satu ejaan sebelum kita masuk peribahasa Okey, sebelum kita masuk peribahasa, lagi satu ejaan. Contoh, jawapan nanti kamu boleh rujuk ni ada 8 cukup kan kesalahan. Okey, jadi 8 kesalahan dekat sini bersamaan 8 jawapan yang kamu kena cari. Okey, satu ejaan yang saya nak bagi tahu. Kalau mata pelajaran contohnya bahasa Melayu, ini saya share dekat kamu. Mata pelajaran jarak betul tak? Mata, okey, mata
pelajaran, jarak dua perkataan. Okey, mata air lain, okey. Air mata pun lain. Mata pelajaran, oh bukan rapat ke? Itulah dia, jarak. Segala satu mata je yang rapat. Apa? Mata apa yang rapat? Matahari, okey. Matahari je kata majmuk yang mantap di eja rapat. Segala jenis mata lain, mata hati jarak, mata air jarak, mata pelajaran jarak. Okey, mata pelajaran bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu. Macam ini ejaan dia sepatutnya. B huruf kecil, M huruf besar. M ini yang merujuk kepada kata nama khas. Okey, M ini. Bahasa ni dia jenis. Okey, bila jenis dia umum. Ada bahasa Inggeris, ada bahasa Arab, tapi yang ini yang kita khususkan, ejaan dia huruf besar. Tengah hari jarak. Okey, faham ya? Sebab ramai yang tanya ni. Matahari. So kalau B besar macam mana? Okey, B besar salah, automatik salah. Dia kena B kecil. Alright? Faham ya? Okey, matahari jarak dua perkataan. Okey, kecantikan satu perkataan, satu K. Sebab dia bukan kata kerja. Okey, apa lagi nak tanya pasal penyuntingan? Okey, B ni sepatutnya tetapi okey, kalau dia hadir sendiri, dia sendiri saja. Sendiri maksudnya dia tak hadir dalam ayat. B ni huruf besar. Dia macam kita nak sebut je bahasa Melayu. B itu huruf besar. Tapi kalau dia hadir dalam ayat, automatik B ini dikira kata nama ini kata nama khas. Okey, huruf besar. Alright, faham ya penyuntingan? Jadi ingat penyuntingan apa formula dia tadi? Formula penyuntingan ingat teksi. Okey, tanda baca, ejaan, kata dan istilah, sistem tata bahasa dan juga imbuhan. Dia macam blank siap. Okey, faham ya? Tengah hari dua perkataan. Okey, kalau kamu tengok contoh latihan yang keempat ada 13 kesalahan bahasa. Okey, 13 kesalahan bahasa maksud dia Allah. Okey. 13 kesalahan bahasa maksudnya 13 markah. Okey, maksudnya 13 markah. Ini rasanya ramai yang dah buat kot. Okey, jap Aduh, saya tak boleh nak kontrol pula. Inilah dia masyarakat zaman sekarang. Okey, jap Okey. Dia terkunci pula tab ni. Okey. Sabar jap. Buka balik. Alright. Boleh. Cak. Dah keluar. Okey. Faham setakat ni penyuntingan? Okey, untuk latihan yang keempat ni, kamu cuba buat sendiri. Lepas tu kamu boleh rujuk jawapannya. Sebab saya percaya yang keempat ni ramai yang dah buat ni. Dalam kelas, kalau yang siapa kelas dia, form 4, form 5 memang dah pernah buat dah yang ini. Cuba tengok balik, boleh rujuk jawapannya. Teksi, bukan tekti. Sebab dia sistem tata bahasa. Kalau tekti nanti macam tak cantik pula kan? Tekti. Ya. Okey. Kita ada lagi 20 minit. Boleh tak kita masuk bahagian yang kedua, peribahasa? Boleh anak-anak? Mari kita ikut saya. Ya Allah, teksi tu apa? Teksi tu formula untuk ingat nak cari apa dalam penyuntingan. Okey. Alright. Nanti saya tunjukkan yang masa nak penonton nanti saya tunjukkan balik Okey, kita tengok balik peri. Ibu peri, peribahasa. Okey, peribahasa dia ada dalam ada yang cakap muka saya macam jungkok. Siapa jungkok tu? Risau sebab muka jungkok tu macam maaflah dia kalau orang Kedah dia bunyi-bunyi tu dia lain sikit okey, Korea jungkok. Okey, nanti saya cari macam mana BTS Bandar Tasik Selatan. Okey, kita lagi 20 minit, jom kita tengok peribahasa. Peribahasa ni dia wajib keluar untuk satu soalan yang mana dia ada mula dah tu. Okey. Dia ada dalam kertas 2. Kenapa ni? Okey, jap. Dia ada dalam kertas 2 menguji Samsung Tab ni biasa dia ni. Okey. Dia memang macam ni tau. Dia kadang-kadang kalau kelas yang lebih daripada sejam, dia mesti dia nak buat hal. Okey, dia macam mungkinlah dia nak perhatian Dia mesti ngam-ngam sejam tau. Lebih sejam dia auto, dia macam tiba-tiba hang lah, tiba-tiba nak type dia tergerak sendirilah. Okey, tukar iPad. Sebelum ni iPad tapi tak tahulah selesa ni Samsung InsyaAllah nanti murah rezeki saya, doakan bolehlah beli iPad Okey, suruh beli iPad Pro. Okey, ada dalam kertas 2 bahagian A, masih lagi bahagian A. Okey, dia soalan yang terakhir ada dalam bahagian A, iaitu soalan yang kelima, yang mana markah dia adalah ini dia punya maksimum 6 markah. Okey, 6 markah untuk peribahasa ni. Alright, 6 markah. Jadi kita tengok ya. Ada orang kata, okey sir, peribahasa ni penting tak penting? Sebenarnya S5 tu apa? Samsung 5. Soalan yang kelima. Q5, Q5. Q5. Ya Allah, tulis Q pun lawa lah. Melentik dia punya tu tak tahulah, dia macam pun rasa macam dengan tulisan sendiri rasa jatuh cinta. Bercinta dengan tulisan sendiri je lah. Okey, kita tengok peribahasa ni, walaupun dia punya markah macam banyak tak banyak, tetapi sangat penting dia memberikan kamu impak yang besar untuk walaupun satu markah untuk menentukan kamu punya grade tu sangat penting kalau peringkat SPM ni. Okey, guna tanda sempang kesalahan bahasa tadi. Dia patah balik ke penyuntingan ya. Okey, kalau kesalahan bahasa tadi, buat nombor, apa yang salah, buat sama dengan ataupun anak panah, apa yang betul. Okey,
Jom kita tengok peribahasa. Alright. Okey, yang pertama sekali, bentuk-bentuk soalan. Ni, sudah tulis dah bentuk penyoalan peribahasa. Dia bagi macam mana? Kita tengok yang pertama, kamu kena kenal pasti peribahasa. Mudah sahaja. Kenal pasti peribahasa. Maksudnya apa? Maksudnya dia dah bagi petikan. Dia bagi petikan teks ke, dia bagi grafik ke, dia bagi dia bagi karikatur ke? Tahu tak karikatur ni apa? Karikatur ni dia tak tahu. Karikatur? Alah, yang macam adik-beradik kari ayam, kari ikan. Dia adalah karikatur. Karikatur tu kartun, ilustrasi. Ataupun bentuk gambar, dia bagi gambar pun boleh juga, dia bagi dialog, dalam dialog, ataupun rajah-rajah lain. Apa yang kamu kena buat dekat sini, salah satu bentuk soalan, dia dah bagi bahan, kamu cari je peribahasa yang ada. Tengok pada arahan soalan. Faham ya? Mengenal pasti jauh ke sejauh? Jauh. Kenal pasti jauh. Mengenal pasti pun jauh. Kecuali kalau dia adakan dekat belakang ada imbuhan apitan kan. Baru kita dapat. Ya? Tapi mengenal pasti dia tak boleh bertemu dengan imbuhan akhiran. Isi padu jarak. Faham? Yang pertama. Bentuk yang pertama dia dah bagi peribahasa. Jadi kamu kenal pasti sahaja. Dia dah bagi dah peribahasa. Itu bentuk yang pertama. Katakanlah kalau tak keluar bentuk ni. Kita tengok yang kedua. Jom. Menyatakan peribahasa yang terdapat dalam petikan, kemudian alright, menyatakan peribahasa. Peribahasa tu ada dalam petikan. Dia ada peribahasa dalam petikan. Lepas tu kamu kena buat apa? Berikan peribahasa lain. Ya Allah. Mencabar sikit. Mencabar. Hidup ni penuh dengan cabaran ya anak-anak. Bukan setakat cabaran kita ingin melihat orang lain yang tidak menyayangi kita, tetapi soalan ini juga menduga iman kita di dalam dada. Dia dah bagi peribahasa, dah seronok dah. Sekali dia nak kenakan kita. Bagi peribahasa lain yang mempunyai maksud yang sama. Wow. Memang nak tak nak. Dahsyat ya. Panik enggak? Jangan risau, senang je. Peribahasa senang saja. Seterusnya. Bentuk yang ketiga. Jom kita tengok. Kalau tak keluar bentuk-bentuk yang tadi tu, dia boleh keluar macam ini. Bina ayat, membina ayat menggunakan peribahasa berdasarkan petikan teks. Dia bagi peribahasa, kamu bina ayat guna peribahasa tersebut. Faham ya? Jap tengok bawah. Tumpah si air. Orang bawah, orang sini faham? Yang sini? Faham ya? Faham secomel, alhamdulillah. Faham? Atas mula faham. Mana kamera? Tolong jangan rakam. Faham. Good. Alright. Risau. Susah ya rupanya ada anak 4 ni. Nak kena jaga satu-satu gembar ni. Ya Allah. Nasib baik tak ada anak lagi. Ada anak didik je macam kamu. Yang ini kena tengok arahan. Kalau dia kata bina ayat. Bukannya bagi maksud. Tak boleh tengok arahan. Alright. Lepas tu dia tak nak yang macam ni, nak keluar soalan yang lain. Beri maksud peribahasa berdasarkan petikan teks. Dia ini mudah sahaja, ada peribahasa, kamu just nyatakan maksud sahaja. Berikan maksud yang ada dalam petikan teks, ataupun yang terakhir, bentuk yang terakhir. Kalau tak tahu maksud, satu cara, kejap bagi saya yang habiskan dulu ya. Menyambung atau melengkapkan frasa yang terdapat dalam sesuatu peribahasa. Tada, dia bagi peribahasa tapi tak lengkap. Bagai enau dalam belukar, apa sambungan dia? Cuba jawab. Bagai enau dalam berlukiar, melepaskan apa? Kenapa muka semacam sesyuk? Tak tahulah, kembar kot. Melepaskan pucuk masing-masing. Yes, macam itu. Bukan melepaskan batuk di tangga, bukan. Kamu jangan gabungkan satu peribahasa dengan peribahasa lain jadi satu. Ya Allah, risau. Risau. Jangan buat serisau. Ada masa lagi untuk kita kembali ke pangkal jalan ya anak-anak. Untuk yang form 5 ada masa lagi insya-Allah. Kita sama-sama beristiqomah ya. Faham? Karikatur ni apa? Ramai yang tanya tadi. Karikatur ni apa, sedap ke tidak? Yang pertama, dia bukan sejenis makanan. Yang dia merujuk kepada ni lah, macam komik, kartun-kartun tu. Komik ke, anime ke, animal ke, tak adalah. Faham ya? Karikatur ni adik-beradik tu, Karisma Kapoor, Anil Kapoor, faham ya gurau dia melawak sini secuma baca saja. Seni kelawar memang. Kelawar kan, baju yang biasa kita pakai malam-malam tu kan. Senang. Dia macam jubah ya, senang. Boleh tak kita tengok bentuk soalan dia anak-anak? Boleh Ejaan kartun tu macam mana? Ejaan kartun, kartun. Dia pinjam daripada bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris kan dia jadi cartoon kan. Kita tukar dalam bahasa Melayu, pinjam jadi kartun. Tapi sebenarnya dah dimelayukan dah karikatur. Kari tu panjang sikit. Karikatur. Faham ya? Faham. Alright. Boleh tak kita tengok bentuk soalan dia? Boleh. Pandailah semua. Suka lah. Saya suka lah dengan form 4, form 5 ni. Saya suka lah. Lain macam aurat sir. Bukan. Aura. Aura. Ya Allah. Tadi dah nak gelabah dah. Lain macam aurat. Ya Allah, saya tak pakai tudung ke? Rupanya memang tak pakai tudung lah kan. Jangan macam-macam ya. Alright, kita tengok contoh soalan peribahasa peringkat SPM ni macam mana. Tadi katuk dalam sedah. Dalam sedah pula, dalam kedah. Tersasul ya. Kamu nak katuk siapa? Risau. Penat ke lah. Tak apa. Contoh yang pertama, dia bagi dalam bentuk petikan jenis dialog.
Okey, dia bagi dialog. Lepas tu kita tengok arahan dia. Dari segi dialog tu, apa yang dia nak mengandungi beberapa peribahasa. Okey guys, untuk SPM, kalau dia bagi petikan, memang mantap betul. Mantul. Mantap betul untuk kamu hasilkan jawapan. Sebab dah membantu kamu dah. Okey, dah membantu kamu untuk menghasilkan jawapan yang baik. Tetapi dia just bagi keyword je. Dia belum bagi lagi apa yang dia nak. Kita baca yang seterusnya. Okey, kalau tak tahu maksud peribahasa. Sambung yang tadi tak tahu maksud peribahasa. Oh, kalau tak tahu maksud peribahasa, tulis je peribahasa, senaraikan sahaja. Okey, jangan biarkan jawapan kamu kosong. Seperti mana kosongnya hati kamu yang tak ada pada ketika ini tiba. Lepas tu, barulah kamu tengok balik. Bila dah siap bahagian-bahagian lain, baru tengok balik dan cuba kaitkan perkataan yang ada dalam peribahasa tu dengan apa perkataan yang kamu tahu. Itu je formula yang tips-tips yang boleh sebagi. Okey, alright. Lepas tu dia nak apa? Kita tengok bentuk dia. Senaraikan dua. Senaraikan dua. Dua peribahasa sahaja. Wow. Senaraikan dua peribahasa sahaja. Maknanya guys, dekat petikan ini, mungkin dia boleh bagi lebih daripada dua. Okey? Tips nak kekal kacak, sabar. Itu PM tepi ya. Okey. Dia mungkin bagi lebih daripada dua dalam petikan. Jadi kamu kena ikut arahan. Senaraikan dua sahaja. Best lah mengajar. Come on. Memang best. Okey, cik, lagak kan. Maksud dia kalau lebih daripada 3, jawapan yang akan diterima ialah 2. Okey. Lepas tu, kalau dia bagi macam ni anak-anak, cuba tengok, dia bagi ada perkataan kemudian. Okey, kalau ada perkataan kemudian, bermaksud dia nak 2 bentuk jawapan. Faham? Dia nak 2 bentuk atau 2 jenis jawapan. Dia biasanya ayat macam tu. Dia macam dalam bidang morfologi lah. Soalan yang pertama kan. Okey, senaraikan golongan kata bla bla bla. Kemudian bina ayat. Macam tu. Nak 2 bentuk ataupun 2 jenis jawapan. Kalau ada kemudian, kamu take note dekat situ ya. Lepas tu dia nak apa pula? Kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud. Macam-macam kan soalan dia. Okey. Peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Faham tak bentuk soalan dia? Okey, banyak songeh soalan. Nak markah ke tak nak? Okey, faham. Ada 3 lah kan? Dia nak 2 peribahasa. 2. Kamu dah nyatakan 2 peribahasa. Okey, masya-Allah. Alright. Okey, tarik sikit. Alright. Dia dah nyatakan 2 peribahasa. Kamu nyatakan 2 peribahasa. Setiap satu peribahasa ni, tolong jangan rakam. Okey, setiap satu peribahasa ni nyatakan peribahasa lain yang sama maksud dengan peribahasa yang kamu nyatakan. Ada berapa jawapan? Peribahasa ni nyatakan satu peribahasa yang sama maksud. Peribahasa ni satu lagi peribahasa yang sama maksud. Ada 4. Tengok ada 4. Berapa markah dia? Ya Allah, 4 markah dia. Jadi macam saya cakap maksimum 6 kan? Maksimum paling banyak 6. Tapi kat sini dia nak 4. 4 lah markah untuk soalan macam ni. Okey, jadi kita nak buat macam mana? Jom kita tengok. Okey, kita tengok satu persatu bentuk soalan dia. Kita ada berapa minit lagi? Kita ada 5 minit lagi. Okey. Datuk Ismail dia bercakap dengan Kamal. Kamal, kawasan perumahan kita akan mengadakan gotong royong pada hari Sabtu ini. Kamu datang ya? Ajak anak-anak sama. Okey. Kamal pun dia balas dekat datuk dia. Datuk dia pula. Nama orang tu balas kat datuk. Nama tu nama yang ajak dia tu pangkat dia. Okey. Maaflah Datuk, saya ada hal lain. Okey, ada tak apa-apa peribahasa dekat yang pertama ni? Tak ada. Jangan reka. Sebab dia dah bagi dah peribahasa. Jangan reka dulu. Okey. Lepas tu Datuk pun cakap apa lagi? Sebagai penduduk, kita mesti saling bekerjasama untuk menjaga kawasan perumahan. Okey. Kita kerana berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya Allah. Dah jumpa satu asyik. Baru satu tandakan sahaja. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Barulah tugas yang dilakukan itu dapat diselesaikan dengan cepat dan berkesan. Okey, betul Datuk. Saya setuju bahawa kita saling memerlukan seperti aur dengan tebing. Ya Allah. Dah ada dua. Okey. Dalam hidup bermasyarakat. Tapi kami sekeluarga akan pergi menziarahi kakak saya yang sakit di hospital pada hari Sabtu ini. Suaminya pun baru sahaja meninggal dunia. Oh, saya bersimpati atas penderitaan yang ditanggung oleh kakak awak. Sudah jatuh ditimpa tangga. Okey guys, ada berapa? Ada berapa? 3. Berapa kena jawab? 2. Kalau senaraikan 3 boleh ke tidak? 1 dengan 2 sahaja yang akan diterima. Faham ke tidak? Faham. Okey, cara nak jawab. Dah habis santai dah ni Okey, cara nak jawab macam biasa. Senaraikan. Nombor 1, berat sama dipikul. Okey, berat sama dipikul. Ya Allah, besarnya tulisan. Okey, boleh nampak Berat sama dipikul, koma, ringan sama dijinjing.
Okey, ringan sama dijinjing. Alright. Noktah. Okey. Lepas tu apa peribahasa yang sama maksud dengan dia? Kalau nak senaraikan dulu boleh tak sir? Boleh. Okey, nombor 2. Nombor 2 apa tadi? Seperti aur dengan tebing. Seperti aur dengan tebiang. Ada bunyi-bunyi sikit Tebiang. Okey. Nampak dah ada 2 jawapan. Lepas tu apa peribahasa yang sama dengan contoh yang pertama? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sila bagi tahu. Hati gajah sama dilapah, hati kuman. Hati nyamuk. Hati nyamuk ya. Okey, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Bukit sama didaki, lurus sama dituruni. Bagi aur dengan tebing. Okey, muafakat membawa berkat. Hampir sama maksud. Okey, betul, boleh. Ringan tulang, rajin. Ini bekerjasama. Bulat air kerana pembentong. Bulat manusia kerana muafakat. Okey, ke bukit sama didaki, betul. Okey, mantap. Isi saja jawapan. Nombor 3. Okey, nombor 4. Ini cara yang pertama. Kalau tak nak buat cara yang ini, okey, buatlah yang pertama tu sama dengan apa peribahasa yang sama maksud dengan dia. Cara yang kedua, yang nombor 2, seperti aur dengan tebing, apa yang sama maksud dengan dia? Peribahasa yang sama maksud. Okey, seperti isi dengan kuku, hubungan yang rapat. Dia bukan bekerjasama, tetapi dia nak hampir sama maksud kan? Okey, boleh. Seperti pahat dengan penukul, hubungan yang rapat juga. Tapi eratlah hubungan yang erat. Okey, boleh diterima, hampir sama maksud. Okey, bagus. Hati kuman sama dilapah. Hati kuman sama dilapah. Apa tadi sambungan dia? Okey, bagai cincin dengan permata tak sesuai. Bagai cincin dengan permata, dia macam hubungan bagai pinang dibelah dua. Dia secocok untuk jodoh. Takkanlah dengan kahwin kan, sesama jiran kan? Okey. Ada apa-apa soalan lain? Okey, nanti kamu boleh rujuk jawapannya. Seperti pahat dengan penukul, betul. Kamu boleh rujuk jawapan kamu. Betul? Boleh ya? Boleh. Yes. Hati kuman. Sebab tadi ada yang cakap hati nyamuk. Okey, bukan hati nyamuk hati kuman. Okey, berhati-hatilah di jalan raya. Okey. Bukan ikan dengan ayam tak boleh. Jangan buat peribahasa sendiri. Okey anak-anak, ada apa-apa nak tanya tak setakat ini? Tak ada Okey, yang seterusnya tu dia bagi petikan. Okey. Nyatakan 3 peribahasa yang sesuai. Okey. Dengan situasi dalam petikan tersebut. Markah dia ada berapa? Ada 6. Ini bentuk yang kedua. Maksud dia tak bagi peribahasa, tapi kamu kena baca situasi, lepas tu nyatakan peribahasa yang sesuai. Tulis je jawapan. Nombor 1 apa, nombor 2 apa, dan sebagainya. Okey? Jawapan kamu boleh rujuk dekat apps. Alright pula. Alright? Kelas kita dah habis dah guys. Dah 1 jam 30 minit dah. Seorang Sarawak bukan? Okey, jadi itu saja yang saya nak pesan kepada kamu semua. Alright. Saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada kaum muslimin dan muslimat yang bakal menyambutnya pada minggu hadapan, dan anggaplah Hari Raya Korban ni, sebenar Hari Raya Korban, anggaplah pengorbanan kamu belajar secara dalam talian merupakan satu cabaran yang paling tinggi untuk kamu capai kejayaan pada masa hadapan. Okey, saya doakan kamu semua berjaya, dan jangan stres-stres, jangan rasa kecewa, jangan rasa sedih. Buat apa nak sedih kalau kita boleh gembira, betul? Kitalah yang gembirakan hati dan hidup kita. Okey, jadikan hidup kamu dengan penuh ceria. Semoga kita berjumpa lagi lain masa lain hari. Okey, kalau ada apa-apa boleh tanya dekat grup Telegram, boleh visit sepunya IG ada link Telegram Form 5. Untuk Form 5 saja, IG SYUK SEPLEE, rapat semua seperti rapatnya hubungan antara kita. Jadi itu saja untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi lain masa lain hari. Jaga diri, jaga hati. Kamu semua tetap kekal di dalam hati. Okey? Assalamualaikum dan semoga berjumpa lagi. Bye bye. Tata Titi tu I love you. Stay safe, okey? Boleh buat latihan ni. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.